Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih bicara mengenai wali, sambungan daripada bicara kuliah Maghrib yang lepas. Dan hari itu kita sebut bahawa Allah itu menyuruh walinya, kerana itu adalah ketentuan Allah, seperti mana dia menyuruh akan zat dirinya. Maka Tuan Syekh membuat kesimpulan, malah sebahagian besar, khususnya orang-orang tasawuf dalam tarikat Naqsyabandi, mengatakan untuk mengenal wali itu, maka caranya adalah mengenal Allah. Siapa kenal Allah, siapa dekat dengan Allah, maka bertemulah dia dengan para wali tadi. Dan kita sudah sebut dalam kuliah yang lepas bahawa mengenal wali itu ada dua perkara yang penting. Pertama, seseorang yang ingin mengenali wali, itu sikap yang perlu ada pada dia, dan kita sudah bincang panjang dalam kuliah yang lepas. Tinggal lagi ialah mengenai wali itu. Jadi oleh kerana persoalan wali itu adalah persoalan yang penting dalam ilmu tasawuf, saya rasa izinkan saya mengambil dua kuliah lagi untuk menyelesaikan persoalan wali tadi. Jadi kita sebut panjang sikit pun rasanya tak mengapa. Nanti selepas daripada ini kita merujuk kepada perbincangan yang kita lakukan inilah, Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam Al-Quran, kita akan dapati penggunaan perkataan wali itu digunakan pada 5 tempat ataupun 5 perkara. Daripada 5 tempat penggunaan perkataan wali dalam Al-Quran itu, ianya berlegar mengenai 3 perkara. Jadi kalau dalam bahasa Arab tu, bila sebut wali, maka wali itu berlegar dalam 3 perkara lah, begitu. Yang pertama, perkataan wali merujuk kepada kedudukan seseorang itu dengan seseorang. Jadi apabila seseorang itu mempunyai kedudukan yang istimewa dengan seseorang, kita panggil dia dekat dengan seseorang, maka kedudukan itu digambarkan dengan wali. Kedudukan itu digambarkan dengan wali. Jadi dengan makna itulah bila disebut wali Allah, maka ianya bermaksud orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah semestinya apabila seseorang itu dekat dengan seseorang, maka beberapa makna-makna lain yang ada pada kedudukan itu mesti wujud bersama. Misalnya bila seseorang itu dekat dengan seseorang, mestilah antara mereka berdua itu ada kasih sayang. Kan kita dekat dengan isteri kita, maka kita sayang dengan isteri kita, dia sayang dengan kita. Kita dekat dengan menteri, maka menteri sayang kat kita, kita sayang dekat menteri, begitulah seterusnya.
Jadi orang itu bila disebut wali Allah, bermaksud orang itu dekat dengan Allah, maka dia sayang dengan Allah, Allah sayang dengan dia, dia buat apa yang Allah suka, Allah akan beri apa yang dia minta dan sebagainya lah. Jadi itu makna pertama bagi perkataan wali. Adapun makna kedua bagi perkataan wali, merujuk kepada penguasaan seseorang ke atas seseorang. Penguasaan seseorang ke atas seseorang. Misalnya kita sebut dalam fiqh, dia sebut wali nikah. Jadi wali nikah itu merujuk kepada beberapa individu yang ada hubungan dengan anak gadis itu, yang mana ianya ada hak, ada kuasa ke atas gadis itu untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju dalam perkahwinan gadis tersebut. Maka kita panggil dia wali, iaitu ada kuasa ke atas seseorang. Dan Indonesia mengguna perkataan wali itu bagi menggantikan Datuk Bandar, maka dia panggil wali kota. Jadi wali kota bermaksud orang yang berkuasa di atas tadilah begitu. Jadi dalam makna itulah bila disebut di dalam Al-Quran, orang kafir tak boleh menjadi wali kepada orang Islam. Jadi maksud di sana, Islam tidak mengizinkan orang kafir itu menguasai orang Islam. Sebaliknya, hubungan di antara orang Islam dengan orang kafir itu boleh berlaku, tetapi orang kafir menguasai orang Islam itu suatu yang dilarang dalam agama. Jadi itu makna kedua bagi makna wali tadi. Adapun makna yang ketiga bagi wali, merujuk kepada kebergantungan satu pihak dengan satu pihak yang lain. Al-mu'minuna awliya'u ba'duhum li ba'd. Orang beriman itu wali ke atas orang beriman yang lain. Maksudnya kebergantungan orang beriman dengan orang beriman lain. Kebergantungan orang kafir dengan orang kafir yang lain. Kebergantungan kita dengan sesiapa yang lain. Jadi kebergantungan itu menyebabkan wujudnya hubungan saling bergantung antara dua pihak. Maka hubungan saling bergantung antara dua pihak itu disebut dengan wali tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu lebih kuranglah makna wali dalam pengertian umumnya. Tapi apabila kita membawa perkataan ini ke dalam ilmu tasawuf, maka perkataan itu merujuk kepada makna yang pertama tadi, iaitu kedudukan seseorang yang hampir dengan seseorang. Jadi apabila kita sebut waliullah, maka itu bermaksud orang itu dekat dengan Allah. Maka pastinya lah dah dia dekat, maka dia sayang. Maka ada istilah lain yang menyebut al-arif billah, orang yang kenal sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita dah faham begitu lebih kurang makna wali tadi, ada beberapa persoalan pokok ya dalam isu wali ni yang saya rasa nak sentuh kerana ianya amat penting ya. Dan kadang-kala isu inilah yang dimanipulasi oleh guru-guru yang sesat tadi untuk menipu muridnya, dan disebabkan oleh ada segelintir orang-orang yang menggunakan isu-isu tadi untuk memanipulasi jamaahnya. Maka akhirnya ada satu pihak lain pula menghentam tasawuf, seolah semua tasawuf itu salah disebabkan ada klosa-klosa ataupun kelompongan itu yang dimanipulasi oleh orang-orang yang tak baik tadilah. Apa isunya? Isunya ada 3 ya tuan-tuan. Pertama ialah kedudukan itu. Kedudukan seseorang itu wali. Jadi
kedudukan di sini tuan-tuan, adakah seseorang itu bila dia jadi wali maka kedudukan itu tak boleh dipecat atau boleh dipecat? Maksudnya bila orang tadi dah jadi wali, maka dia akan jadi wali sampai bila-bila, sampai mati ke, sampai husnul khatimah ke ataupun dia wali seketika kemudian dia buat sesuatu yang Allah tak suka dalam tempoh dia hidup tu, tiba-tiba jawatan ataupun kedudukan walinya dicabut. Jadi ada sebahagian besar ulama mengatakan kewalian itu seperti kenabian, di mana kita tak pernah dengar Nabi murtad, betul kan? Nabi itu maksudnya dia jadi Nabi, maka dia bawalah kedudukan tu sampai mati. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak, kerana kita jumpa dalam Al-Quran ada kisah-kisah wali tadi murtad. Misalnya kita pernah dengar sepotong ayat Quran yang Allah turunkan kepada wali, dan Allah guna perkataan yang cukup menjijikkan. Allah kata wa mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Wa mathaluhu, umpama orang itu, cerita orang tu asalnya dia wali, tapi oleh kerana kelakuannya tidak baik, maka Allah kata dia seperti anjing, diberi tolak tulang pun dia terjelik, tak diberi tulang pun dia terjelik. Allah kata umumlah begitu kan, tetapi bila dibaca kepada cerita di sebalik ayat itu, mengatakan nama seorang lelaki, nama dia Bal'am bin Ba'ura, di mana dia begitu dekat dengan Allah sehingga doa-doanya dikabuli oleh Allah. Dan apabila orang bermusuh dengan Nabi Musa, maka orang membodek isterinya, melalui isterinya dia dengar kata isterinya, akhirnya dia mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala herdik dia, Allah Ta'ala benci. Jadi siapa Bal'am itu? Asalnya orang yang dekatlah dengan Allah, wali Allah. Jadi berasaskan kepada cerita itu, ada kebarangkalian wali itu tidak kekal. Dia ada wali, kemudian wali itu gugur daripadanya. Jadi mengikut dalil itu, maka sebahagian ulama mengatakan kewalian bukan seperti kenabian. Paling kurang kewalian itu ada 3 perkara yang membezakannya dari kenabian. Pertama, kenabian itu tidak boleh diusahakan, ianya adalah anugerah Allah. Allah nak beri kepada sesiapa di kalangan hambanya, terpulang. Adapun kewalian itu boleh diusahakan. Yang kedua, kenabian itu kekal. Bila Allah telah memilih seseorang itu menjadi nabi, tak mungkin Allah tersilap pilih. Maka sebab itu kita tidak menerima kepercayaan orang Syiah yang bila mereka nak salam selepas baca tahiyat itu, mereka tepuk paha 3 kali dengan mengatakan protes terhadap Jibril kerana tersilap bawa wahyu, beri dekat Nabi Muhammad, sepatutnya beri dekat Ali. Jadi kita kata kita tak boleh terima cerita tu, sebabnya Allah tak mungkin tersilap pilih, kerana tak ada Nabi yang murtad. Tapi berasaskan cerita Bal'am itu, ada wali yang murtad tadilah. Itu nombor 2. Nombor 3 ialah Nabi itu adalah manusia yang sememangnya adalah terbaik dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencontohinya, dan dia dizahirkan dalam masyarakat, dirinya, fungsinya, keterlihatannya dizahirkan. Adapun wali Allah itu adalah orang yang berusaha untuk mencintai Allah, berada di sisinya, beberapa keistimewaan diberi, tetapi mereka tidak dizahirkan, mereka disembunyikan, kerana penzahiran mereka itu boleh menimbulkan banyak fitnah. Tadilah antaranya lah ialah klaim-klaim mereka yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat yang mencari-cari akan penyelamat tadi. Maka orang yang
claim tadi, dia menipu orang dan akhirnya dia dapatlah apa-apa profit daripada claim yang dia buat tadi. Jadi itu satu persoalannya, ialah dalam masalah wali itu ialah persoalan mengenai kedudukan dia tadi. Saya lebih cenderung kepada seorang itu ada kebarangkalian jawatan walinya itu digugurkan. Maka sebab itulah kita memilih untuk tidak berbicara tentang wali melainkan setelah dia mati. Misalnya kita lihat Imam Al-Qushairi dan beberapa ulama tasawuf yang hebat, mereka menulis mengenai manaqib, iaitu riwayat hidup ulama sufi itu, kebanyakannya setelah ulama itu meninggal dunia. Jadi kenapa manaqib itu ditulis setelah mereka meninggal dunia? Kerana setelah mereka meninggal dunia, kita pasti dia tu memang orang baik. Tapi kalau dia masih hidup, kita payahlah tuan-tuan. Misalnya tuan-tuan tulis buku mengenai saya ni baik, wali kutub lah, macam-macam. Haji Jani jual kereta bagi kat saya, semua orang beri. Haji Anwar pun jual tanah habis beri. Lepas beri semua tu, saya jadi wolong pula. Tuan-tuan nak cakap macam mana? Waliyazubillah lah, saya pun tak nak macam tu. Maksudnya, jadi tapi kalau orang tu sudah meninggal dunia, dia takkan berubah dah. Dan kita banyak kali dah tengok orang politik yang ajar kita banyak perkara, lepas tu dia canggah dia ajar kita pula. Jadi kita pun cukup-cukup lah kena tipu, betul kan? Jadi kita dah tak nak dah kena tipu dengan orang politik, tak dah kena tipu dengan ustaz, tak nak kena tipu, dia cukup-cukup letih dah nak urus kena tipu tu. Jadi untuk kita mengelak daripada kita letih kena tipu ke orang, maka kita berhati-hatilah. Maka sebab itu saya memilih kepada pandangan yang mengatakan seseorang itu dia wali, tetapi sebelum dia meninggal dunia, tidak semestinya kedudukannya itu akan kekal dengan dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kedudukan itu kekal dengannya, maka kita hormat dia, kita sanjung dia kerana dia berjaya mengekalkan kedudukan tadi. Tapi kalau dia tak berjaya, maka dia adalah sama seperti manusia. Saya lebih cenderung begitu, dengan tidak menafikan sesiapa. Itu pandangan ataupun persoalan pertama. Persoalan kedua ialah mengenai ismah, mengenai wali ini dilindungi. Jadi tuan-tuan, dalam isu ismah, kita dapati bahawa kita belajar dalam ilmu tauhid bahawa orang yang maksum, iaitu orang yang dilindungi itu hanyalah Nabi sahaja. Kita belajar begitu, ya. Kita belajar Nabi itu adalah orang yang dilindungi dari dosa. Jadi persoalannya ialah, adakah wali Allah itu mereka dilindungi sama seperti Nabi? Sama seperti Nabi. Jadi bila kita nak kata wali Allah itu maksum atau tidak, maka kita perlu lihat dia punya rangkuman dahulu, di mana perlu kita faham dengan makna wali yang kita sebut pada awal tadi. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah dan mencintai Allah. Itu kita sebut tadi, kan? Jadi dengan makna itu, rangkuman perkataan wali itu sebenarnya luas. Dia adalah satu kata nama yang merangkumi pelbagai gelar-gelar agama. Jadi dalam agama kita ni banyak gelar-gelar yang Allah beri kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang dia sayang, untuk menggambarkan dua perkara. Pertama, Allah menerima konsep level di kalangan manusia tadi. Maksudnya Allah terima konsep ada orang lebih baik, ada orang rendah sikit, ada orang rendah, ada orang, dan itu tidaklah bermaksud kasta, ya, di mana kita bahagikan orang mengikut level tadi bukan seperti kasta, kerana kasta membahagikan manusia mengikut level berasaskan unsur yang tidak boleh diubah. Adapun Allah,
dia membahagikan manusia berasaskan kepada pemboleh ubah yang boleh diubah. Misalnya Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa itu adalah satu variable ataupun pemboleh ubah yang mana dia bergerak, dia tidak statik. Jadi apabila dia bergerak, maka tak salah kita kategorikan manusia berasaskan variable yang boleh ubah. Misalnya Nabi tak suka kepada orang perut buncit misalnya. Jadi itu ada hadis begitu. Nabi tak suka, sebab tu selagi saya tak kurus ataupun tak turun perut saya ni macam Haji Jani tu, saya malu nak mimpi jumpa Nabi. Nanti saya jumpa, dia tengok ke saya, mengajar tasawuf bukan main, perut buncit. Ada hadis Nabi tak suka. Jadi perut buncit itu dia pemboleh ubah yang boleh diubah lah. Kita ada seorang jemaah kat sini, jurutera, selalu masuk Facebook duduk bersenam. Saya kadang geram juga tengok dia. Saya buat juga, cuma dia boleh 100, saya boleh 5. Maksudnya kuruskan perut adalah boleh ubah lah. Dia bukan tak ada orang kau lahir perut buncit. Jadi bukanlah bermaksud apabila dijadikan manusia itu ada level maka itu kasta, bukan. Sebab manusia boleh naik ke peringkat dan juga boleh turun. Jadi bila begitu, Allah berilah nama-nama pada setiap level tadi. Jadi dengan kata lain, orang yang dekat dengan Allah itu kita kelompokkan dia dalam satu kelompok besar, kita panggil dia waliullah ataupun auliaullah, iaitu orang yang cintakan Allah, orang yang dekat dengan Allah, kita kelompokkan begitu. Jadi dalam kelompok itu pastilah ada kelompok-kelompok kecil. Yang paling atas itu ulul azmi minar rusul, rasul-rasul ulung, itu yang paling tinggi lah. Jadi kita kena letak hierarkinya begitu. Tapi ada satu pihak dia memisahkan Nabi dan Rasul itu di pihak yang lain, wali Allah di pihak yang lain. Jadi saya rasa saya tak berapa setuju dengan pengkategorian itu. Saya suka kelompokkan sekali semua orang yang sayangkan Allah itu wali Allah. Kemudian dalam kelompok itu paling tinggi Nabi, atas bawah sikit Rasul, bawah sikit Nabi, yang mula-mula tu ulul azmi, kemudian Rasul, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Ada nama-nama yang Allah beri tadilah. Jadi bila Allah beri nama-nama ataupun gelar-gelar bagi orang yang baik-baik tadi, jadi bila kita masuk tu, kan kita masuk dalam kelompok wali tadi, mestinya lah kita akan masuk pada kelompok yang paling bawah dulu. Lepas tu kita naiklah kan, kita berada pada kelompok yang paling bawah, lepas tu kita naik. Jadi persoalan sekarang ialah, adakah pemberian Allah kepada orang yang bergelar Nabi dan Rasul itu, iaitu maksum tu, diberi kepada kelompok wali Allah ke, ataupun diberi hanya kepada para Nabi dan Rasul di kelompok yang paling atas? Soalannya begitu. Jadi mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak ragu bahawa para Nabi dan Rasul itu maksum. Dan di kalangan Nabi dan Rasul pun, bagi Nabi-Nabi selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat ismah ataupun kemaksuman itu setelah mereka menjadi Nabi. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa, perbuatan baginda semuanya maksum sejak baginda lahir lagi. Jadi hanya baginda seorang je sejak lahir sampai baginda wafat dia maksum. Adapun Nabi lain, dia setelah jadi Nabi baru maksum. Jadi persoalan sekarang, wali itu maksum juga kah? Jadi bagi orang yang memecahkan di antara Nabi, Rasul dan wali, maka dia punya seka tu kecil lah. Sebab seka tadi tak masuk dalamnya Nabi dan Rasul tu. Saya lebih cenderung seka itu dibesarkan, kerana makna wali itu ialah orang yang berada dekat dengan Allah dan mencintai Allah.
Jadi kalau kita keluarkan Nabi dan Rasul daripada wali, habis Nabi tak sayang Tuhan ke? Nabi sayang juga dengan Allah. Nabi tak dekat ke dengan Allah? Dekat juga. Jadi masuk je lah satu kelompok duduk begitu. Maka persoalan sekarang ialah dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap mengatakan yang maksum itu Nabi je. Yang maksum itu Nabi. Jadi ada sebahagian ulama tasawuf, mereka ta'assub dengan guru mereka, mereka cenderung mengatakan wali juga maksum. Mereka cenderung wali juga maksum. Jadi tuan-tuan, soalan itu terlalu sensitif. Lebih-lebih lagi ada rakam apa lagi, dia sensitif sangat. Sebab apa? Sebab kalau kita kata wali itu tidak maksum, nanti kita akan kata habis tok guru kita dah buat dosa lah. Bukan, tuan-tuan jangan faham. Bila tidak maksum itu, maka dia terus buat. Tak, bukan bermaksud begitu. Maksud tidak maksum, ada kebarangkalian, ya, ada kebarangkalian dia itu silap, tapi bukan kata semua yang dia buat itu silap. Cuma ada kebarangkalian. Jadi apabila ada kebarangkalian, maka fahamlah kita bahawa apabila wali tadi ataupun guru tadi suruh kita buat sesuatu, maka apa yang dia suruh buat itu kita akan taat kepadanya selagi mana tidak bercanggah dengan agama lah. Kenapa kita padankan apa yang dia suruh itu dengan agama? Sebab ada kebarangkalian. Ada kebarangkalian. Tapi kalau kita kata tak ada kebarangkalian, wali itu maksum, maka apa yang dia buat, apa yang dia suruh kita buat, kita taat macam Nabi lah. Kan kita taat macam Nabi. Jadi kita boleh taat dengan Nabi kerana ada satu garanti daripada Allah. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya orang beriman itu apabila Allah dan Rasul membuat keputusan, dia ada keputusan lain. Okeylah tuan-tuan. Tapi dia sebut Allah dan Rasul. Dia tak sebut wali. Dia tak sebut Ustaz Faisal. Dia tak sebut Presiden Parti. Tak sebut. Jadi bila dia sebut Allah dan Rasul, maka orang lain, ada orang dia claim dia Allah dan Rasul juga. Itu yang jadi masalah itu. Minta maaf lah ya kan. Kalau orang yang taat pada pemimpin dia yang ustaz ni, orang parti PAS, orang PAS taat sungguh dengan pemimpin dia, tak salah pun, taat lah, tak ada masalah. Tapi persoalan sekarang, pemimpin PAS itu maksum ke tidak? Begitu je lah. Jadi kalau dia tidak maksum, maka kita kena terima ada kala keputusannya, apa yang dia buat itu ada kebarangkalian tak betul. Tapi kita tidaklah kata dia sesat, cuma ada kebarangkalian. Jadi ada kebarangkalian tidak menghina sesiapa. Saya pun ada kebarangkalian, siapa-siapa pun ada kebarangkalian. Jadi bila ada kebarangkalian itu menunjukkan bahawa dia tidak maksum. Yang maksumnya hanyalah Allah, Tuhan yang kita sembah, dan yang kedua ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian ulama ataupun sebahagian orang tasawuf memilih untuk mengatakan wali-wali mereka itu maksum. Jadi saya tidak memilih pandangan tu, saya memilih mereka orang baik, mereka dekat dengan Allah, mereka kenal Allah, mereka tak akan buat mungkar dengan Allah, mereka tak akan buat maksiat dengan Allah, tetapi mereka tidak maksum. Itu saja. Jadi bila tidak maksum, janganlah dilihat ustaz kata tok wali dos, wallahi tak masuk begitu. Cuma yang dimaksudkan apa yang dia beritahu itu ada kala kita melihat tidak secocok dengan agama pada masa-masa tertentu, maka kita rasa tak apalah, kita tinggal. Tak apalah kita tinggal kerana kita tidak menafikan dia tadi. Seperti mana kita yakin bahawa imam mazhab kita tu adalah kekasih Allah,
Kau tuan-tuan ingat dia ustaz macam Ahmad Faisal, kau Imam Syafi'i? Tak, dia jauh lebih baik, betul kan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Bukhari, ulama-ulama besar yang kita kenal itu, mereka mestilah cintakan Allah, dekat dengan Allah, kasih dengan Allah. Jadi dalam keadaan mereka itu begian, tuan-tuan, kita hormat dekat dia, tetapi ada juga kita rasa pandangan dia itu kurang tepat. Dengan tidak sedikit pun menghina mereka, maka perlu dilihat pada beberapa perkara. Itu suatu yang dimaksudkan dengan ada kebarangkalian, begitu. Itu persoalan kedua berkait tadi. Jadi bagi sebahagian ulama tasawuf yang memilih para wali itu maksum, itulah yang dia mengindoktrinkan pengikutnya dengan mengatakan Nabi dah tak ada, yang adanya syekh-syekh kita, yang adanya wali-wali Allah, apa dia buat ialah direct datang daripada Allah, bla bla. Jadi bila dia doktrinkan pengikutnya, pengikutnya akan menjadi fanatik. Bila pengikutnya menjadi fanatik, pengikutnya mengiyakan ataupun meletakkan asas kebenaran itu pada individu, sedangkan agama tak bagi letak asas kebenaran pada individu. Kerana asas kebenaran diletakkan pada hujah, bukan individu lah. Yang boleh kita letak pada individu itu Nabi je. Tapi dia yang layak mempengaruhi kita dengan individu pun dia tak guna posisi individu. Cuba dengar Allah cakap apa pasal dia. Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah sebut begitu supaya Nabi Muhammad nyatakan kepada kita semua, agama ini adalah agama aku. Cara mu ikut agama aku ialah agama ini ala basirah. Nabi tu dia Nabi tu tak tahulah, takut tuan-tuan kata ada orang lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Hamba percaya Nabi Muhammad lah paling tingginya. Dalam situasi dia adalah orang yang paling tinggi pun, dan dia boleh menggunakan dirinya sebagai asas kepercayaan. Maksudnya dia boleh kata dekat orang, tak percaya kat aku ke? Boleh dia kata gitu. Tak tibasa ke? Aku ni kan Nabi, tak percaya kat aku ke? Dia boleh butakan semua mata kita dan dia kata percaya kat aku. Boleh je dia kata gitu. Tapi Nabi kita tak pernah cakap gitu. Dalam dia ada kelayakan itu pun dia tak pernah cakap gitu. Dia hanya sebut agama ini dibina di atas asas ilmu. Ala basiratin ana, iaitu aku akan bina agama ini di atas asas ilmu, wa manittaba'ani. Siapa yang ikut aku pun kena pakai benda tadilah. Jadi Nabi sebagai orang yang kita boleh percaya pada dirinya berasaskan dirinya tadi pun tak guna, cuma beberapa tempat je dia guna, kebanyakannya dia menggunakan hujah, dalil, pendalilan yang betul dan sebagainya. Maka saya rasa kita dengan para wali pun macam tu lah. Kita hormat dia, kita tak nak lah berlaku seperti mana cerita 3 orang ulama yang pergi berjumpa dengan Syekh Yusuf Hamdani dalam kisah yang lepas itu. Tapi dalam kita taat dekat dia, kita dengar dia cakap, kita ikut apa yang dia cakap, tetapi kita percaya bahawa asas kebenaran al-haq dalam agama kita itu ialah pendalilan, bukan orang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita orang Melayu banyak sangat falasi berasaskan orang. Falasi berasaskan orang. Minta maaf lah ya kalau dengar pada orang tu. Misalnya ya, bila Prof Muhaya, dia seorang profesor. Jadi bila Prof Muhaya bercakap mengenai agama, maka orang mengatakan bahawa Profesor Muhaya itu ilmunya sama banyak dengan Profesor Zulkifli, yang dia profesor tafsir Quran, yang ni profesor mata. Orang kampung mana tahu beza profesor mata, yang penting prof belaka. Saya tidak kata Prof Muhaya tak baik, tapi Profesor Muhaya ialah seorang muslimah yang baik dan cenderung untuk berbicara mengenai agama. Betul lah, tapi itu tidak menjadikan dia seorang ulama.
tak setuju kita panggil Prof Mahaya seorang ulama. Saya tahu dia baik, dia mungkin lebih baik dari saya, tengok puasanya banyak, jauh lebih baik dari saya, tapi takkan puan nak panggil Prof Mahaya ulama. Dia profesor mata, kalau mata tuan-tuan tak nampak, jumpa dia. Tapi dia orang yang baik lah, memahami agama. Tapi bila tuan-tuan jumpa Profesor Zulkifli, tuan-tuan jumpa profesor macam-macam yang ada kat, mereka ialah ulama yang mendalam dalam bidang agama, cuma cakap tak pandai, lepas tu muka pun tak comel, tak masuk TV lah. Jadi itu tidak boleh menafikan yang realiti itu. Tapi dalam masyarakat, bila profesor tu sebuah tahu, tak tahu belaka. Kalau profesor sebut tahu, tuan-tuan pergi jumpalah profesor kat universiti tu, ramai kena tipu bila beli rumah, beli kereta. Dia prof bidang dia, hak lain dia fraud juga, tak erti kot tuan-tuan. Jadi bermaksud falasi tu berlaku, falasi tak dia berlaku. Begitu juga kita tahu orang Islam di Malaysia ini kecenderungannya, apabila kita tanya dia mana seseorang itu kamu percaya, maka orang Melayu di Malaysia meletakkan ada 3 ciri orang itu diyakini. Pertama, kearaban. Kalau orang tu nak level tinggi di kalangan masyarakat Melayu, dia mesti kelihatan kearaban, berjubah, serban, melempar. Kalau pakai baju Melayu pioh dengan saja tak ada serban ni, dia dengar tu sebab tak ada ustaz lain je. Dia kena Arab baru. Gitu. Jadi nak sebutnya, sebenarnya itu tak betul cara mikir begitu tu. Yang cara berfikir yang betul ialah apa dia cakap, pertimbangan, hak tu yang betul. Tapi orang kita malah nak mikir, tak percaya. Cuba nanti orang kita jadi jawatan kuasa, dia suruh pengerusi dengan setiausaha je mikir, hak lain AJK setuju je lah, malah nak fikir. Tu dapat allowance dah tu tuan-tuan. Hak tak dapat allowance macam sekarang lagi malah nak fikir tuan-tuan. Jadi bermaksud kita tak boleh letak betul salah atas orang, sebab orang tu boleh berubah, boleh apa. Yang boleh kita letak betul salah ialah atas kewajaran asas dalil tadilah. Jadi begitu juga bila kita jumpa dengan wali, kita dapati gelagak dia itu betul dengan agama, yang agama garis dia betul, maka kita hormatlah dia, kita terima, kita hormat dan sebagainya. Tapi bila kita duduk dengan dia dekat dengan dia, lepas tu kita tengok dia lain benar, tak serupa duduk ceramah. Saya tak nak pecah banyak rahsia lah, tak baik, betul kan? Jarang tuan-tuan tengok ustaz ni mari ceramah, bini dia ikut sekali. Tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan faham tu. Sebabnya bini dia tu, dia kenal tok lelaki dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tuan-tuan tak kenal. Saya eksklusif sangat dengan tuan-tuan, betul kan? Jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dekat sikit pun ngaji Sofiah aja. Yang lain tak benar, nombor telefon saya tak ada. Wah, hebat Ustaz Faisal, piyah putih, baju putih, macam malaikat Jibril. Apa yang tuan-tuan sangka tu? Cuba tuan-tuan tanya bini hamba. Orang gelak kuat, lebih kurang tu. Tanya bini hamba. Dan jadi sebab itu tuan-tuan, saya tak setuju sangat kita percaya ke orang kerana tubuh dia tu. Kita mesti percaya apa dalil yang dia beri, apa alasan, mana dalil. Kerana yang kita percaya tak boleh petikai dua orang je, Allah dan Rasul. Jadi bila awak cakap sesuatu, saya rela dengar, saya rela ikut, tapi berasaskan apa? Beritahulah gini begini. Ya. Jadi bila dia dah beritahu, dia tahu itu baik, dia pun buat, tuan-tuan pun buat, maka kita sama-sama buat lah. Selagi kita sama-sama buat, maka kita betul lah tu. Tapi bila sampai satu masa salah seorang daripada kita telah menyimpang ataupun tak buat, maka kita kata minta maaf lah, sebab saya tidak ikut agama awak, saya ikut agama Islam.
Dan agama Islam itu panduannya ada. Jadi kita sama-sama ikutlah. Jadi selama ni hamba tak tahu, awak tahu. Jadi hamba hormatlah ke awak sebab awak tahu. Tapi bila kita dah sama-sama buat, kenapa awak berhenti buat? Kenapa awak berhenti buat? Ada, saya jumpa ramai tuan-tuan jemaah, bukan seorang, wal-iyazubillah, pada awal pencengnya fanatik sangat dengan agama, buat tu buat ni. Kadang-kadang saya malu dengan dia, saya tak boleh nak buat seperti dia, saya malu sangat. Dia semayang punya banyak, puasa, baca Quran, kadang terasa macam bila dia cerita kat kita tu, kita rasa sebab dia perli kita ya. Malunya kita okey lah. Tapi bila Allah uji dia dengan satu-satu benda yang dia tak puas hati, ada seorang kawan tu, dia tak boleh terima Allah matikan isteri dia, sebab dia rasa dia tak boleh hidup dengan isteri dia. Sekarang tuan-tuan, saya tengok Facebook dia duduk minum teh dekat kedai kopi Cina ya. Balik agogo balik tuan-tuan. Lepas tu bila dia upload dia punya status dekat Facebook, nak marah ke Tuhan semua tuan-tuan. Dulu baik sangat. Itu satu. Yang kedua, tapi bukan sinilah, ni cerita orang Kuala Lumpur berlakon tuan-tuan. Yang kedua, tak semayang dah tuan-tuan, sebab dia geram bila Allah matikan anak dia. Isteri dia lama dah mati, lepas tu dia duduk dengan anak perempuan dia meninggal dunia. Dia pergi kahwin dengan kawan dia di Australia, Mak Saleh. Sekarang dia dengan Mak Saleh baru masuk Islam tu, teruk dia daripada bini dia. Dan dia cakap kat bini dia, you nak pergi semayang, you semayang, you jangan panggil I. Asalnya adalah pengikut setia kepada seorang ustaz lah, kuat. Jumpa kita punya sindir je kita, ustaz mesti tak puasa hari ni kan, dia tanya gitu. Kalau orang hormat dia tanya sak puasa dah, begitu kan. Dia kira kita ustaz mesti tak puasa hari ni. Kita berjalan. Maksudnya dia boleh confirm ustaz tu puasa ke tidak. Wali dah tu tuan-tuan. Tapi jadi gitulah. Jadi oleh kerana itu saya lebih cenderung mengatakan yang maksum itu Allah dan Rasul. Tapi tidaklah bermaksud kita menafikan baik orang tu. Jadi bila kita menganggap bahawa kebarangkalian dia silap tu ada, maka kita ikut dia selagi mana dia ikut agama tu lah. Selagi mana dia ikut agama betul tu, kita ikut lah. Okey lah, buat pedoman dia sebab dia dulu daripada kita, dia lebih awal, kita ikut. Apa salahnya? Apa salahnya? Tapi kalau kita buat pedoman dia dan kita rasa dia ni tak betul, kita kena tanyalah ya tuan-tuan. Macam tuan-tuan, ada orang ni perangai dia jenis semua tahu. Tuan-tuan pernah tak beragak pergi kenduri? Okay. Musim-musim tak ada GPS dulu, kan ikat bunga kat area kereta tu kan, baru ada kadang-kadang hok tolong ni dia tak tahu juga. Dia kata ikut kawan. Kita tanya, tahu ke? Tengok kereta lah dulu. Jadi dia ingat bila Mercedes tu tahu belakang, tolongnya driver ke kereta tu. Dia kata tengok kereta lah, demo my V belakang Mercedes ni. Jadi kita pun percayalah kat dia. Kita pun tidak bodoh, kita tengok ke kiri pergi Mersing, ke kanan pergi pergi Pekan. Dia pergi ikut Mersing, kita nak pergi ke Pekan. Jadi kita pun sangka baik, mungkin dia nak berok kot, depan tu ada stesen minyak. Siapa dia berhenti, dia berok dulu, dia mungkin lagi lah. Tapi nak kau dekat, nak siapa kau Mersing, nak siapa kau bandar Mersing, lepas endau dah mengaruk dah ni, kau nak balik lah tuan-tuan. Tapi ada orang kena husnuzon, mungkin dia sampai di Mersing tapi hakikatnya Pekan. Tu lah payah lagu tu. Dia tak boleh lah gitu tuan-tuan. Sebab yang kita bergerak ni, kita kan manusia belakang tuan-tuan. Tak tahu nak takut tuan-tuan rasa begitu. Pada saya, kita adalah manusia. Cuma beza tuan-tuan ngaji MCKK, ada orang ngaji military college, ada orang ngaji sekolah La Saleh, sekolah tak soleh tu, konvent ke apa benda. Saya pula ngaji pondok. Beza tu je. Mungkin tuan-tuan
mimpi bahasa Inggeris, saya mimpi ku Arab. Tuan-tuan mimpi Mak Saleh, saya mimpi Arab begitu. Tuan-tuan makan burger, saya makan nasi. Itu je beza. Tapi manusia itu tetap manusia lah. Jadi bila dia manusia adalah manusia, maka kita kata selain Allah dan Rasul, pada saya mereka bukan maksum. Jadi bila bukan maksum, bukan kata mereka tak baik. Dia baiklah, tapi kita beringat ikut. Sebab cerita orang ngaku jadi wali tipu kita ni bukan sekali, banyak cerita tu. Jadi oleh kerana cerita tu banyak, maka dikhawatiri sangat-sangat. Sebab kita ni dah tua, tuan-tuan. Kalau dah tersilap, dia tak ada gohik balik dah. Dia tak ada apa panggil U-turn balik dah. Dia pakai gohik pergi ke depan, pergi. Maka kesianlah. Ada seorang tu guru saya tu, dia sebut, kamu semua ni aku kesian sebab tengoknya macam kambing gemuk-gemuk, orang nak makan belaka. Jadi bukanlah saya kata tuan-tuan kambing ya, tapi maksudnya tuan-tuan ikhlas, tuan-tuan naif. Sebab ada satu kaedah sebut, bila seseorang itu obses dengan satu perkara dan dia jahil tentang perkara itu, maka kebarangkalian dia ditipu adalah besar. Kan kita obses dengan satu benda, seperti orang Melayu obses nak kaya, tapi dia tak tahu tentang pelaburan, maka sebab itu orang Melayu kena tipu dekat orang Melayu yang jahat tadi. Tapi kalau kita tahu, payah juga orang nak tipu kita. Jadi itu perkara yang kedua, tuan-tuan. Perkara yang ketiga yang berkait dengan wali juga, yang menjadi persoalan yang besar dalam persoalan wali, ialah karamah. Ya, itu benda pelik. Jadi karamah ataupun benda pelik ini, tuan-tuan, kita tak boleh nafi kerana dia adalah sebahagian daripada akidah. Dan banyak dalil-dalil yang Allah Ta'ala beri ataupun baginda SAW sendiri pun nyatakan pada kita bahawa Allah Ta'ala ini apabila dia suka pada seseorang, maka dia akan beri karamah. Okey, karamah itu sebenarnya istilah sahaja. Yang pentingnya benda pelik. Yang pentingnya benda pelik. Jadi sekarang kita kena definisi benda pelik itu dulu. Sebab kegagalan kita memahami definisi benda pelik itu, maka menjadikan kita keliru. Sebab benda pelik itu ada 5 jenis pelik. Dia ada mukjizat, benda pelik juga. Dia ada karamah, benda pelik juga. Dia ada istidraj, benda pelik juga. Dia ada ma'unah, benda pelik juga. Lepas tu dia ada sihir, juga benda pelik. Jadi bila kita tak boleh beza antara satu sama lain, maka takut kita duk faham asalkan pelik je karamah selalu. Tuan-tuan tengok muka saya ni hitam manis lah. Saya boleh je buat muka saya putih, tuan-tuan. Saya pandai. Saya cari Tok Iman. Tok Iman kan orang Kelantan juga. Saya minta buat lari meja ni, boleh sehari. Saya bubuh spotlight dari bawah. Betul kan? Spotlight pakat dengan dia buat lain. Jadi bila saya duduk je, spotlight tu pacah lah muka saya. Lepas tu orang ambil gambar ni pula, dia tonggok sikit ke atas. Lepas tu dia buat shining. Maka orang tengok dekat Facebook, wih, Ustaz Faisal ni muka dia besar. Lepas tu saya upah lah orang lain, saya berterupa pula. Itulah tanda wali Allah. Boleh coba contoh. Payah buat. Boleh buat je. Tapi saya tak hina lah orang yang memang bermuka ada cahaya tu. Tapi benda tu boleh dibuat. Tapi bila kita faham pelik tu makna apa, bagaimana orang mengukur, maka tak mudahlah juga orang nak tipu kita. Sebab tu ulama-ulama Syiah tu kan, bila dia nak jumpa orang pengikut-pengikut dia, dia tak pergi dekat, dia duduk dalam kereta. Dalam kereta tu penuh lampu spotlight. Tu yang nampak, wah, ayatullah bercahaya. Cahaya sungguh enggak ada lampu. Gitu. Tuan-tuan, macam tuan-tuan dengar artis menyanyi sekarang lah. Kenapa lagu dia orang muzik lebih kuat dari suara? Sebab suara tak sedap mana, tuan-tuan. Cuma senggeng dengan koyok baju je. Hak tu je lah adanya. Hak lah kita lah. Cuba suruh dia menyanyi live, buat konsert. Letih lah dia nya.
Jadi bermaksud tuan-tuan, alat untuk tipu orang banyak sangat sekarang. Dulu saya ingat orang main silap mata tu, dia ada jin lah, ada apa. Saya ingat masa saya kecil, sebab saya obses sangat nak main silap mata, ayah saya beli satu set silap mata mancis, bubuh duit 20 sen. Tolak tak ada, tolak ada, betul kan? Kena ke mancis, kotak mancis tu ada 2 lapis, tuan-tuan. Lepas tu buat itu, buat semuanya boleh buat aja. Sebab tu dipanggil silap mata. Mata tu silap, tengok sudah. Lepas tu bila dia nak buat yang pelik-pelik, kenapa ada 2 perempuan yang tak pakai seluar duduk depan kita? Sebab dia suruh kita tengok tu, mata kita pun bangun. Tengok tu, kena tipu kan lah. Lepas tu kenapa pentas dia malap je lampu? Semua tipu tapi oleh kerana kita adalah spesies bila ditipu tu seronok. Oh, sedap kena tipu, sedap kena. Jadi okey lah. Jadi sekarang takkan kita nak kena tipu dalam soal akhirat. Dan saya pun tidak tuduh siapa-siapa menipu ya, cuma nak sebutnya tuan-tuan, bila sebut karamah, ulama kata karamah itu benda pelik. Okey, apa makna benda pelik? Benda pelik bukan benda mustahil. Dia jangan kata benda pelik, benda mustahil. Benda pelik ialah benda yang pada ketika itu kebanyakan orang tak tahu ataupun tak boleh buat benda tu, maka peliklah benda tu. Apa peliklah benda tu. Jadi pada masyarakat manusia, bila orang tu pelik pada orang, dia lebih mudah percaya. Tuan-tuan, minta maaf lah sikit kutuk orang kampung saya. Kalau tuan-tuan tengok Honda lama, lepas tu body dia tak sama dengan tutup atas tu mesti budak Kelantan. Budak Kelantan boleh kereta Honda agak mecak, biar buruk pun. Sebab balik kampung tuan-tuan, orang kampung dia percaya kereta mahal Honda, dia tak percaya kereta lain, percaya Honda je lah. Jadi kenapa budak Kelantan bila balik kampung nak sangat naik Honda? Sebab pelik lah. Biar start 5 kali tak hidup lagi, yang penting Honda. Bagi kita yang duduk di bandar, kita dah tengok Honda, kita tak pelik dah tuan-tuan. Kita tak pelik dah. Kita lebih suka kereta Myvi sebab petok parking masjid kecil, jadi kita pakai Myvi. Dan penting dia tak serabut kepala sebab dia baru. Bagi orang Kelantan, mahal apa tak apa asal Honda, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh nak marah ke dia sebab mentaliti orang kampung dia tu macam tu. Bila dia boleh buat balik Honda, ni baru dia pergi Kuala Lumpur balik kaya. Tak kaya, kereta buruk. Hak balik dengan Myvi tu kaya lagi sebab kereta baru, tapi dia tak kisah. Yang pentingnya begitu. Jadi tu janganlah kutuk orang Kelantan, cuma nak sebutnya gitu. Jadi orang ni bila dia tengok benda pelik pada orang, dia kagum. Sedangkan benda pelik itu bukanlah pelik sangat bagi masyarakat lain. Bukan pelik sangat pun. Misalnya ada seorang padri, dia nak tipu orang di Venezuela supaya percaya dia wali. Dia padri Kristian lah, dia percaya juga pada wali. Jadi dia nak buat macam mana supaya pelik? Berpidato. Orang lain pun boleh berpidato. Maka dia pun nampak di tengah-tengah gereja tu ada patung Mary bergerak. Jadi dia tengok kan gereja tu ada banyak cermin-cermin kat atas tu. Maka dia pun pecahkan satu cermin supaya matahari naik tu kena betul-betul dekat mata Mary tu. Dia panjat bubuh liling kat mata Mary tu, dia bubuh liling. Jadi dia pun bagilah dia punya dia bagi dia punya ceramah tadi. Dia ceramah bila matahari dah naik nak kena mata Mary tu, dia pun berdoa. Doa kita akan direstui oleh Ibu Mary bla bla bla. Lihat Ibu Mary menangis ketika saya berdoa. Tak tahu nak pergi panjat. Matahari tu kena liling, maka carilah dia mengalir. Maka orang kata boleh jadi ketua padri lah. Boleh je buat tuan-tuan. Jadi sebab itu kita tak boleh sanksi, tapi kita juga tak boleh jadi kambing-kambing yang akan disembelih oleh orang. Kita mesti faham kenapa begitu, kenapa jadi gitu. Jadi saya nak suruh tuan-tuan tadi, carilah wali yang sebenar. Tapi dalam kegairahan tuan-tuan mencari wali yang sebenar, saya takut kena dengan kaedah tadilah.
obsesi terhadap sesuatu, sedangkan kita tak tahu mengenai perkara yang kita obses tadi, mudah ditipu oleh orang yang berada pada bidang itu. Jadi biarlah kita pergi dengan ilmu. Ya, kita pergi. Jadi persoalan karamah tadi adalah persoalan asas dalam tasawuf, sehingga seolah-olah tidak boleh dipisahkan di antara wali dengan karamah. Jadi oleh kerana persoalan itu, orang tasawuf tak pisahkan. Bila nak tahu dia wali, dia ada karamah. Bila dia ada karamah, itu tanda dia wali. Kita kena terimalah, sebab itu dia punya kerangka berfikirnya. Cuma persoalan sekarang, bagaimana menentukan karamah? Itu saja, bagaimana menentukan karamah. Jadi ulama-ulama sufi yang benar, yang kita percaya, Al-Qushairi, apa panggil Sahrawardi, dan ulama-ulama tasawuf yang benar, mereka mengatakan karamah yang paling besar ialah istiqamah. Yang paling besar karamah ialah istiqamah. Sehingga terungkap dalam bicara orang tasawuf, al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Istiqamahnya seseorang itu di atas taat kepada Allah jauh lebih besar daripada benda-benda pelik yang kecil-kecil ada pada seorang wali. Jadi bila kita cari jumpa seorang guru yang kita rasa dia wali, kita duduk dengan dia boleh 5 tahun, kita tak nampak pun setiap kali hujan baju dia tak basah manjang, maka kita kata dia ni tak wali mana ni, jenis hujan basah. Jadi tak betul lah tu. Yang betulnya ialah selama 5 tahun kita duduk dengan dia, cuba tengok dia berapa banyak perintah Allah dia langgar, berapa banyak taat pada Allah dia buat. Jadi kita tengok dia istiqamah dengan puasa, istiqamah dengan zikir, maka itu lebih payah daripada pakai baju tak basah, tuan-tuan. Zaman Nabi Ibrahim payah, hebatlah masuk api tak terbakar ni. Sekarang tuan-tuan, masuk api tak terbakar tak hebat dah, bomba tu tak terbakar belakang tu, tuan-tuan. Bomba tu tak terbakar belakang tu. Oh, kalau terbakar tak nak dia jadi habis bomba, tapi dengan syarat dia pakai baju dia tu lah. Dia pakai baju dia, ada api dia masuk. Jadi kalau teknologi bomba ada ni, dia hidup kat zaman-zaman dulu, jadi Nabi belakang habis bomba tu, tuan-tuan. Jadi pada masa tu hebatlah Ibrahim, sebab tak ada baju bomba, tak ada apa, betul lah. Itu pun orang kaum dia tak terima juga. Jadi sekarang benda itu yang pelik itu tak penting, yang lebih penting istiqamah itu. Jadi kita belajar dengan ulama tasawuf yang betul, mengatakan istiqamah lebih mahal daripada benda pelik tadi. Pernah berlaku 2 orang murid ikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Bila ikut Tuan Syekh Abul Hasan ni, lama dia ikut, lepas 2 tahun dia kata, Tok Syekh, hamba nak cari Tok Syekh lain lah, sebab tak nampak wali mana. Lepas tu dia kata, apa yang pelik kamu tak nampak dari aku? Tidakkah aku berjalan bawah langit yang tak ada tiang? Kira hebat dah tu kan? Oh, dia kata semua kan jalan bawah langit tak ada tiang bla bla. Jadi Tuan Syekh nak sindir budak tu, dan sindiran itu harap kita semua pun boleh faham lah. Dia kata, saya nak cari guru yang ada karamah. Jadi Tuan Syekh kata, beginilah, kamu tengok burung tu, dia berjalan ke dia terbang? Dia terbang lah, dia wali tak kan? Burung tu kan dia terbang, tapi dia bukan wali, betul kan? Jadi walinya orang tak diukur dengan terbang. Kalau diukur dengan terbang, wali lah burung tu. Jadi dia ambil burung, guru dengan dia lah, dan dia terbang. Lepas tu kita ada kan satu makhluk nama dia cakai, yang duduk jalan atas air tu kan, boleh je jalan atas air. Berapa tak jadi dia wali Allah? Dia boleh jalan atas air semua ya. Malah kita lagi hebat, nama dia jin ifrit, tahu kan? Jin ifrit ni boleh nyelah dalam laut, ambil tu, apa tak gigu dengan dia. Jadi kata Tuan Syekh, peliknya benda yang kamu tengok pada seseorang bukan syarat asasi orang itu adalah orang yang benar, bukan syarat asasi.
Tapi istiqamahnya seseorang dengan perintah Allah itulah pelik, yang paling pelik di kalangan yang pelik-pelik. Jadi bermaksud kita fahamlah, jadi yang disebut pelik itu ialah benda yang orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Jadi kalau kita jumpa tok guru yang istiqamah daripada kita kecil, kita tengok dia macam tu, sampai kita tua dah dia pun macam tu juga. Oh tu mahal tu tuan-tuan. Itu mahal, tak perlulah kita tengok dia terbang di sana sini. Ini tak jumpa tok guru dia nak buat macam sotong kereta masa Piala Dunia. Piala Dunia kan dia tak sotong. Pasukan ni akan menang. Betul kan? Jadi dia pergi jumpa tok guru, dia nak tanya, tok guru, cuba tilik-tilik sikit PN dengan PH ni hak mana menang? Astagfirullahalazim. Hak tu dia tanya. Jadi kalau tok guru tu boleh jawab, kawan puas hati. Tok guru tu wali sungguh. Kawan tanya siapa tandai benar, dia sebut betul. Tuan. Kalau tu lah jadi tok wali, tuan-tuan mari rumah saya, tapi kena bagi cengkeram yang kuat sikit lah. Saya boleh rayak siapa menang siapa kalah, tapi saya bukan wali, tuan-tuan. Bukan wali. Saya wali lah anak perempuan saya 2 orang tu. Yang wali Allah tu malu nak mengaku, tuan-tuan. Jadi bermaksud persoalan 3 tadi adalah persoalan yang teras dalam benda tadi. Jadi tuan-tuan kena faham elok-elok bahawa karamah itu ada dan diterima dalam agama kita, cuma ianya haruslah dilihat dalam bentuk yang betul yang akhirnya memahamkan kita benda tadi. Nampaknya kita perlu satu kuliah lagi habislah kot. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah yang kedua nanti 2 minggu akan datang, menyempurnakan bicara tentang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.